Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Afiatikullah bin Muhammad. Nombor nyetrik 068121. Al-Mawdu' Al-Maf'ul Mutlaq. Ta'rif Al-Maf'ul Mutlaq. Maf'ul Mutlaq Al-Masdar muntathab tawkiran li'amalihi aw bayanan li naw'ihi aw adadihi. Maf'ul mutlaq ialah masdar yang hukumnya mansub bagi tujuan menguatkan bagi amilnya ataupun jenisnya ataupun bilangannya. Qala Ibnu Hisham fi syarh asy-syuduz wa thamma mutlaqan li'annahu yaqa'u 'alaihi isma maf'ul bila qaid. Yakni maf'ul mutlaq terjadi pada predikat dan tidak terikat dengan sesuatu yang lain. Amthilah, contoh-contohnya, kita pergi yang pertama iaitu dita'kidil fi'li, iaitu untuk menegaskan sesuatu perbuatan. Al-mithal wahidan, yang pertama ialah darabtu syarban, yakni maksudnya saya benar-benar memukul. Yang kedua, syaribtu syarban, iaitu saya benar-benar meminum. Kita pergi contoh yang kedua iaitu libayanin adadi, iaitu untuk menjelaskan bilangan. Al-misal, contoh yang pertama ialah darabtu darbatan, saya memukul dengan satu pukulan. Yang kedua, contoh yang kedua ialah syaribtu syarban, iaitu saya meminum dengan satu tegukan sahaja. Ini menjelaskan tentang bilangan. Kita pergi yang ketiga iaitu libayanin naw'ihi, iaitu untuk menjelaskan jenis atau sifat. Al-misal, yang pertama contohnya ialah darabtu darban syadidan, yang bermaksud saya memukul dengan pukulan yang keras. Kita pergi yang kedua iaitu jalastu julusan al-ulama, saya duduk seperti duduknya ulama. Ini menjelaskan tentang sifat. Kita pergi pada seterusnya iaitu an-naibu 'anil masdar, yanubu 'anil masdar fayu'ta hikmahu fi kaunihi mansuban 'ala annahu maf'ul mutlaq, iaitu pengganti bagi masdar, maka diberi hukum i'rabnya dalam keadaan ianya mansub sebagai maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ialah masdar yang disebut selepas fi'il dan lafaznya sesuai dengan fi'ilnya. Tujuannya adalah untuk taukid atau menjelaskan jenisnya atau menjelaskan bilangannya. Maka ada beberapa keadaan, yakni maf'ul mutlaq dalam ayat bukanlah masdar, tetapi ianya diganti dengan beberapa isim yang dikenali sebagai naib anil masdar, iaitu pengganti bagi masdar. Hukum i'rabnya ialah bagi naib anil masdar sama seperti maf'ul mutlaq, iaitu mansub sebagai naib maf'ul mutlaq. Kita pergi kepada isim masdar. Perbezaan antara masdar dan isim masdar. Masdar ni mengikuti wazan tasrifnya, iaitu bilangan hurufnya menyamai atau melebihi bilangan huruf fi'ilnya. Contoh yang pertama ialah masdar takallum yang memiliki 5 huruf, iaitu taf, ka, lam, lam, mim. Lam adalah 2 kerana ada sabdu di atasnya, manakala fi'ilnya ialah takallam, juga mempunyai 5 huruf. Kita pergi yang kedua, contoh al-amsilah ilman, yakni masdar yang memiliki 4 huruf, manakala fi'ilnya ialah alima yang mempunyai 3 huruf. Kita pergi pada isim masdar. Isim masdar pula tidak mengikuti wazan tasrifnya, iaitu bilangan hurufnya kurang daripada fi'ilnya. Yang tadi lebih atau kurang, yang ni kurang. Contoh kalam, yakni isim masdar yang memiliki 4 huruf,
manakala fi'ilnya ialah takallam yang mempunyai 5 huruf. Jadi itu adalah secara ringkas perbezaan antara masdar dan isim masdar. Seterusnya kita pergi kepada pengganti bagi masdar, iaitu naib anil masdar. Sifatuhu nahu azkarullah hakasiran. Kasiran merupakan sifat kepada masdar. Wal asal azkurullah zikran kasiran, hadaf masdar faqamat sifatuhu maqamu. I'rab bagi kasiran ialah sifat mansub bil fathah al-zahirah li'annahu an-naib anil maf'ul mutlaq. Seterusnya kita pergi kepada pengganti bagi masdar, iaitu naib anil masdar. Sifatuhu nahu azkarullah hakasiran. Kasiran merupakan sifat kepada masdar. Wal asal azkurullah zikran kasiran, hadaf masdar faqamat sifatuhu maqamu. I'rab bagi kasiran ialah sifat mansub bil fathah al-zahirah li'annahu an-naib anil maf'ul mutlaq. Kita pergi yang kedua, iaitu dhamiruhu al-aidu ilaihi nahu istihadan lam yajtahidhu ghairi. Dhamir ha, iaitu dhamir huwa pada kalimah yajtahidhu ialah dhamir yang kembali kepada masdar, iaitu pada kalimah ijtihadan. I'rabnya pula ialah dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ul mutlaq. Terusnya muradifahu bi anna yakunu man ghairu lafzihi ma'a taqaribul ma'na nahu qa'adtu julusan. Sinonim, iaitu bagi masdar, iaitu kalimah yang sinonim dengan masdar bukan dari lafaznya tetapi sinonim dari maknanya. Kalimah julusan merupakan muradif, iaitu sama kepada masdar bagi kalimah fi'il sebelumnya, iaitu qa'adtu. I'rabnya pula ialah masdar mansub bil fathah li'annahu an-naibu maf'ul mutlaq. Terusnya kita pergi kepada ma yadillu ala naw'ihi nahu jalasa Zaid al-qarfasa, yakni kalimah al-qarfasa adalah jenis yang sama dengan masdar julus. I'rabnya adalah masdar mansub bil fathah al-zahirah li'annahu an-naibu 'anil maf'ul mutlaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Hamdan, nombor matrik 068158, akan meneruskan sesi pembentangan kami, yakni ahkam maf'ul mutlaq, hukum maf'ul mutlaq. Dalam maf'ul mutlaq terdapat 3 hukum yang kita patut ketahui. Baiklah, beralih kepada yang pertama adalah wujub nasbih, yakni wajib nasab maf'ul mutlaq. Apabila kita menjumpai maf'ul mutlaq dalam sesuatu ayat, kita kena ingat bahawa maf'ul mutlaq ini hukumnya adalah wajib nasab. Yang kedua adalah wuqu'ahu ba'dal amil wa dhalika fil maf'ul mutlaq ad-dal 'ala at-ta'kid, yakni kejadiannya selepas faktor dalam petunjuk maf'ul mutlaq ke atas ta'kid. Contohnya uslub suluka syurafa, berkelakuan mulia. Maksudnya maf'ul mutlaq kejadiannya akan berlaku selepas faktor dalam ayat tersebut maf'ul mutlaq ke atas ta'kid, yang merujuk kepada maf'ul mutlaq tersebut adalah ta'kid dalam ayat tersebut, yakni mulia. Tetapi jika objek dalam ayat maf'ul mutlaq tersebut ia fokus kepada soalan ataupun syarat, maka ia mesti diutamakan daripada faktornya. Maksudnya di sini, apabila dalam ayat maf'ul mutlaq tersebut mengandungi soalan ataupun syarat, maka faktornya perlu diutamakan dalam pemilihan hukum, kerana kata nama diutamakan dalam kedua-dua aspek. Contohnya, ma tazra'u haqlak mahma tasluk asluk, yang bermaksud seperti apa yang anda semai di ladang anda,
tidak kira bagaimana anda melakukannya. Maksudnya di sini, dalam ayat tersebut, ma tazra'u, apa yang anda semai, ini menunjukkan itu adalah persoalan. Maka yang seterusnya, mahma, yang menunjukkan syarat. Maksudnya di sini mengandungi dua, yakni soalan ataupun dan syarat. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua aspek ini mengutamakan faktor dan kata nama dalam hukum tersebut. Yang ketiga adalah yajuz hazaf amilihi, yakni ia dibenarkan untuk meninggalkan faktornya sekiranya dalam ayat tersebut mengandungi maf'ul mutlak yang terdiri daripada jenis ataupun nombor, kerana kedua-dua tersebut akan merujuk kepada petunjuk yang merujuk kepadanya. Contohnya, ma jalasta, apa yang kamu duduk. Ini menunjukkan persoalan. Jawapannya adalah jalastu min kilta jumlataini. Ya, duduk dengan lama ataupun duduk di atas dua kerusi. Maksudnya di sini boleh kita simpulkan bahawa saya duduk dari kedua-duanya. Ini bermaksud kita boleh simpulkan di sini kita duduk di atas dua kerusi ataupun kita duduk dengan lama. Maksud kita boleh simpulkan sekaligus makna tersebut dalam satu kesimpulan. Seterusnya kita beralih kepada i'rab maf'ul mutlaq. Yang pertama adalah kes yang pertama, halatul ula, yakni ya'ribu fi amthilah al-majmu'ah ula wa thaniyah. Ia dinyatakan dalam contoh kumpulan pertama dan kumpulan yang kedua, yakni maf'ulan mutlaqan mansuban wa alamat nisbah al-fathah, yakni maf'ul mutlaq dimansubkan kepada alamat nisbah fathah, yakni ia fokus kepada baris atas, yakni baris fathah. Yang kedua adalah al-halatu thaniyah, yakni ia menjadi tanda nasab mutlak ya. Contohnya, jalastu julusi ala wa Muhammad, yakni duduk saya atas saya dan Muhammad. Maka perkataan julusi, yakni duduk tersebut adalah objek secara mutlak dan tanda petunjuk adalah ya, julusi. Julusi dekat ya dekat julusi tersebut. Ini bermaksud i'rabnya adalah maf'ul mutlaq mansub wa alamat nisbah ya. Ya tersebut akan dinisbahkan. Maf'ul mutlaq mansub wa alamat nisbah al-ya. Al-halatu tsalitsah, yang ketiga adalah tanda mutlak nasab adalah kasrah, yakni baris bawah. Contohnya, raka'a al-imam rak'atin, yakni yang bermaksud imam rukuk dalam rakaat. Perkataan rak'atin adalah sesuatu yang mutlak, yang jelas, dan tanda untuk kita kenal pasti dalam i'rabnya adalah berbaris kasrah, yakni rak'atin itu kita dapat kenal pasti bahawa itu perkataan tersebut adalah tanda mutlak kasrah. Baiklah, setakat itu saja pembentangan saya berkaitan dengan ahkam maf'ul mutlaq. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Baihaqi bin Muhammad Zulfa, nombor metrik 068307. Baiklah, di sini saya akan meneruskan lagi pembentangan ini bagi tajuk al-maf'ul mutlaq dengan subtopik yang seterusnya, iaitu amil al-maf'ul mutlaq. Amil maf'ul mutlaq ini adalah pemilik bagi maf'ul mutlaq. Contohnya adalah daraba Muhammad darban. Darban itu adalah maf'ul mutlaq dan amil maf'ul mutlaq adalah daraba. Amil maf'ul mutlaq ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama, al-fi'lu tam al-mutasarrif. Yang kedua, al-masdar. Dan yang ketiga, as-sifatul mushtaqah.
Yang pertama, al-fi'lu tam al-mutasarrif adalah fi'il yang sempurna. Contohnya adalah qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Surah Al-Insan ayat 23. Maf'ul mutlak bagi ayat ini adalah tanzila, manakala amil maf'ul mutlak bagi ayat ini adalah nazzalna. Nazzalna di sini adalah al-fi'lu tam al-mutasarrif. Amil maf'ul mutlak yang kedua iaitu al-masdar. Contohnya adalah qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala idhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Surah Al-Isra ayat 63. Maf'ul mutlak di sini adalah jazaa'a. Maf'ul mutlak mansub i'rabnya, dan amil maf'ul mutlak bagi ayat ini adalah jazaa'ukum. Dan jazaa'ukum di sini adalah masdar. Amil maf'ul mutlak yang ketiga adalah as-sifatul mushtaqah. Sifatul mushtaqah ini, atau lebih kita tahu isim mushtaq ini adalah isim yang diambil daripada fi'il. Dan contoh yang di bawah ini adalah qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. Surah An-Nazi'at ayat 2 hingga 4. Ayat yang kedua, nashta itu adalah maf'ul mutlak dan amilnya adalah an-nasyitati. Dan an-nasyitati ini adalah sifat al-mushtaqah, sifat yang diambil daripada fi'il. Dan sama juga ayat yang ketiga dan keempat, iaitu sabha maf'ul mutlak dan as-sabihati amilnya yang bersifat sifat al-mushtaqah. Dan yang seterusnya, ayat keempat adalah sabaqa maf'ul mutlak, as-sabiqati amil maf'ul mutlak iaitu sifatul mushtaqah. Dan contoh yang seterusnya iaitu laqad kanat hadran syadidan. Maf'ul mutlak di sini adalah hadran, maf'ul mutlak mansub, dan amil maf'ul mutlak ini adalah maf'ul mutlak bagi ayat ini adalah hadratan, iaitu amilnya sifat mushtaq min lafzihi sighatul mubalaghah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya teruskan kepada pembentangan pulang kami dengan contoh kepada al-maf'ul mutlaq. Yang pertama, al-misalul awal dari maf'ul mutlaq al-lafzi, iaitu masdar yang digunakan untuk maf'ul mutlaq berasal dari akar kata yang sama dengan fi'ilnya. Contoh, tubaki bukaan, kamu benar-benar nangis. Tubaki adalah perkataan fi'il, manakala bukaan adalah perkataan masdar yang berasal daripada akar kata yang sama. Maknanya perkataan asal daripada menangis ataupun bakia. Jadi perkataan asal ni ialah bakia kalau tak silap. Contoh yang kedua ialah yaqturu minha syarabun hulwan qatran. Qatran berasal daripada al-qitru, iaitu menetes. Menetes. Jadi qatran benda yang air yang menetes. Maknanya qatran ni adalah perkataan asal daripada yaqturu. Al-misal al-thani iaitu al-maf'ul mutlaq dari segi al-ma'nawi, iaitu masdar yang digunakan untuk maf'ul mutlaq berbeza dengan fi'ilnya. Yang digunakan adalah sinonimnya. Yang maknanya di sini iaitu dia letak perkataan apa yang sama dengan maksudnya, tapi berbeza
dari segi hurufnya. Contoh, tabaki najiyan. Najiyan benar-benar manis. Contoh kedua, jalastu qu'udan. Qu'udan benar-benar duduk. Yang al-misalu ala maf'ul mutlaq hisabul wasifah, iaitu contoh daripada fungsi-fungsi maf'ul mutlaq. Yang pertama, untuk menguatkan fi'ilnya ataupun kata kerja. Seringkali kita inginkan kata-kata penguat dalam perkataan agar sang pendengar menjadi yakin atau percaya dengan apa yang kita katakan. Contohnya, zahabatu ila madrasati zahban. Aku benar-benar pergi ke sekolah. Maknanya zahban menguatkan. Zahabatu perkataan fi'ilnya untuk untuk menguatkanlah isi yang ia ingin sampaikan. Qu'ad tu qu'udan. Qu'udan masdar yang berasal daripada qu'ad tu. Akaltu al-fakih aklan. Aklan masdar yang berasal daripada akaltu. Dan seterusnya, syaribtu al-qahwah syarban, iaitu perkataan syarban berasal daripada yashrib. Yang kedua, litadkhimi naw'ihi, untuk menjelaskan jenisnya, seperti mana contoh di bawah. Masyaitu masyan but'an. Aku berjalan pelan-pelan. Yang kedua, Ishtahadtu fi dirasati ijtihadan syadidan. Aku sangat bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang ketiga, tutmirus sama'u imtaran ghaziran. Langit turun hujan dengan deras. Yang keempat, qara'tu kitabatun qira'atan sari'ah. Aku membaca buku dengan cepat. Contoh yang terakhir daripada hisab an-naw'ihi li syari' ar-raqmi, untuk menjelaskan jumlahnya. Contohnya, taghayyara lunul ma'i maghayyuraini. Warna air berubah 2 kali. Yang kedua, darabtu Zaidan darabatan wahidatan. Aku memukul Zaid sekali pukulan. Dan yang ketiga, saha Fauzanu sayhatan wahidatan. Fauzan berteriak sekali teriakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.